Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Amalina dalam kelas PDPR untuk mata pelajaran Jawi. Hari ini seperti biasa, hari Selasa, Jawi jam 2 hingga 3 petang. Okey, seperti biasa Ustazah nak awak semua sudah sediakan buku IM Jawi dan juga kad IM Jawi. Okey, saya harap semua sudah bersedia untuk kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey. Seterusnya kita akan belajar tajuk baru pada hari ini. Okey, seperti yang sedia maklum, kita dah belajar ejaan lazim, kita dah belajar ejaan tradisi. Kita tak belajar sebab kita hanya kena ingat sahaja 24 perkataan ejaan tradisi. Okey, kemudian kita telah belajar ejaan mengikut hukum. Ejaan mengikut hukum ni ada 5. Okey, kita telah belajar yang pertama hukum AA, yang kedua hukum kaga. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu hukum AHA, iaitu hukum AHA dan juga hukum ewa dan iwa. Hukum ewa dan iwa. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, masuk dulu. Hukum AHA dulu. Hukum AHA hanya berlaku di akhir suku kata sahaja. Hanya berlaku di akhir suku kata terbuka. Okey. AHA ni kita tengok kita tengok pada hujung sahaja. Kita tak tengok pada berlaku di akhir suku kata terbuka. Suku kata terbuka ni apa? Suku kata terbuka, suku kata yang berakhir dengan huruf vokal. Okey. Apa kaedah dia? Kaedah dia tiada alif sebelum ha. Tiada alif sebelum ha. Tiada alif sebelum ha dan ada alif selepasnya. Okey, seperti kita belajar hukum AA ni, hukum AA kita potong A di akhir. Okey. Hukum kaga pun kita potong A di akhir. Berlainan pula dengan hukum AHA. Hukum AHA ni kita potong A di awal. Maksudnya kita potong sebelum ha. Okey, mana kita kena potong? Kita tengok sini. Okey, kita kena potong. Okey, AHA kita kena potong A yang di depan. A yang depan. Okey, jadi ejaan dia apa? Ejaan dia tulis ha. Okey, ejaan dia ha. Okey, gitu. Okey, kita tengok pada buku kita. Muka surat 10. Muka surat 10. Okey, ha. AHA. Apabila suku kata akhir bermula dengan konsonan H. Suku kata akhir bermula dengan konsonan H. Suku kata pra-akhir tidak dilambangkan. Pra-akhir apa? Sebelum akhir. Ha ni suku kata akhir. Sepra-akhir ni adalah sebelum akhir. Sebelum akhir dia tu adalah huruf A. Jadi kena potong. Tidak dilambangkan. Apa maksud tidak dilambangkan? Tidak ada padanan. Bila tidak ada padanan, kita kena potong. Dengan vokal alif, okey, manakala suku kata akhir hendak dah dilambangkan. Okey, maka suku kata akhir ha tu hendaklah dilambangkan dengan huruf alif. Okey, berlainan dengan AA. AA kita potong A di akhir. Okey, kaga kita potong A di akhir. Tapi untuk tajuk AHA ni kita potong A di awal. Okey, kita potong A di awal. Okey, tengok sini. Paha. Okey, paha. Paha. Mana AHA? Ada AHA tak? Ada ke? AHA. Okey, ada AHA. A di awal ke A di akhir yang kita kena potong? A di awal. Okey. Maha. A di mana? A di awal. Okey, jadi eja paha, alif. Maha, eja sendiri. Usaha. Mana AHA? Ni AHA. Jadi potong A di mana? A di awal. Okey, pra-akhir lah. Pra-akhir ni sebelum akhir. Sebelum akhir. Okey, faham? Cuba buat yang tu. Okey. Tengok tajuk yang kedua. Okey, kita tengok kad. Kita tengok kad.
tajuk yang kedua, suku kata ewa dan iwa hanya berlaku pada suku kata tertutup. Ingat tu. Yang ni je berlaku pada suku kata tertutup. Berlaku pada suku kata tertutup. Contohnya, wan, wah. Tu adalah suku kata tertutup yang berakhir dengan huruf konsonan. Masukkan alif jika sebelum W ada huruf ya. Okey. Masukkan alif. Maksudnya awal-awal kita dah belajar apabila suku kata tertutup A di tengah kena potong Tetapi apabila suku kata tertutup A sebelum dia tu adalah huruf ya. Huruf ya ni ada dua kan? Iaitu I taling dan juga I. Bila ada I taling dan juga I, maka A ni tidak perlu dipotong. A tu tidak perlu dipotong. Jadi kena ada. Okey. Tengok contoh. Okey, saya dah bagi kata contoh. Okey. Lewat. Okey, lewat. Okey. Suku kata apa ni? Suku kata tertutup sebab berakhir dengan huruf T. Bila suku kata tertutup berakhir dengan huruf T, syarat apa yang kedua? Tengok A di tengah. Okey, A di tengah. Okey, kemudian kita tengok sebelum W tu adalah huruf I, bunyi E. Bila ya kan? Bila ya. Bila ya sebelum W, maka A ni asal dia kena potong. Tapi bila ada ya sebelum W, maka tidak perlu dipotong. Okey, jadi lewat. Kena ada alif. Okey, tengok pada buku kita. Jika suku kata terdahulu menggunakan huruf vokal ya. Okey, jika suku kata terdahulu tu apa? Jika suku kata sebelum suku kata tertutup tu. Okey, macam lewat. Mana suku kata tertutup? Wat. Okey. Dewan. Mana suku kata tertutup? Wan. Okey. Sewah. Mana suku kata tertutup? Wah. Okey, jadi asal-asal dia wat, wan, wah ni kena potong. Kan? Okey, sebab A di tengah suku kata. Tapi di sini berlainan. Jika suku kata terdahulu tu apa? Suku kata sebelum W ni lah. Suku kata sebelum what ni. Apa dia? I. I ni pula bunyi apa? Bunyi E ke E? Bunyi E kan? Bunyi E, padanan dia adalah huruf ya. Dan suku kata berikutnya ialah suku kata tertutup yang bermula dengan huruf konsonan waw. Huruf konsonan apa? Konsonan kat W lah kalau waw. Okay, kalau vokal baru waw dan U. Ni W. Maka huruf vokal alif hendaklah digunakan sebagai lambang bunyi A pada suku kata yang terkemudian. Okey, tak faham kan? Okey, panjang sangat penerangan dia. Okey, kita tengok contoh. Lewat. Okey, wat ni asal dia kena potong A. Tetapi menyebabkan ada I yang melambangkan ya sebelum W tu, maka wat ni tidak perlu dipotong. Okey, jadi lewat. Gitu. Okey, dewan. Asal dia kena potong sebab A di tengah. Tapi apabila ada I taling ataupun lambang dia adalah ya, maka wan tu tidak perlu dipotong. Okey. Sama juga dengan bawah. Kelewang, lewang, tewas. Okey, jiwang. Jiwang. Ada I kan? I melambangkan apa? Ya. Bila melambangkan ya sebelum waw. Ya sebelum waw. Maka suku kata tertutup A di tengah tu tidak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong. Okey. Faham? Okey. Jadinya kesimpulan dia, okey, awak nak suruh ingat,
Okey, untuk tajuk aha, buang a. Ha tu tak perlu buang. Untuk tajuk aha, pada perkataan tu ada huruf aha, ada bunyi aha, maka ha tu tidak perlu dibuang. Yang perlu dibuang adalah a. Okey. Untuk yang kedua, ewa. Apabila awak tengok perkataan tu bunyi ewa, bukan dewa. Dia kena suku kata tertutup. Dewan, lewat, sewa, mewah. Apa bunyi ewa dan iwa, ada je perkataan ewa. Ewa ataupun bunyi perkataan iwa, maka tidak perlu dipotong. Wa ni tidak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong. Okey, Ustazah nak bagi contohlah perbandingan. Okey, perbandingan. Okey. Dewa dengan dewan. Yang manakah ewa dia tu adalah suku kata tertutup. Dewan kan sebab suku kata tertutup wan. Ni wa ni bukan suku kata tertutup, suku kata terbuka. Tak seh. Dia nak suku kata tertutup. Okey, jadi tajuk ewannya adalah yang ni. Okey. Jadi yang ni asal dia kena potong, tapi bila ada ewa pada perkataan tu, maka tidak perlu dipotong. Teruskan tulis padanan di sambungan dal, ya, waw, alif, nun. Okey, gitu. Okey, faham? Okey. Jadi tugasan awak buat satu muka surat sahaja, iaitu muka surat 10. Macam biasa, sudah siap hantar pada Ustazah. Okey, Ustazah semak dulu. Okey, itu saja. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.